Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah wa ba'. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya mu'allima Daud 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Alhamdulillah summa alhamdulillah summa alhamdulillah. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, seperti biasa kita bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran yang tidak terhingga banyaknya kerana terlalu banyak nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Maka kita bersyukurlah kepadanya. Baik, kita sambung pengajian kita dalam kitab pesan sabar. Kali ini berkenaan dengan sabar dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita mula dengan hadis Nabi. Wan Abi Sa'ad bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma anna nasan min al-ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum thumma sa'aluhu fa'atahum hatta nafida ma 'indah faqala lahum hina anfaqa kulla shay'in bi yadihi ma yakun min khairin falan udakhirahu ankum wa man yasta'fif yu'iffahu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah wa man yatasabbar yusabbirahu Allah wa ma a'ta ahdun ata'an khairan wa awsa' min as-sabri. Daripada Abu Sa'ad bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma bahawa beberapa orang dalam kalangan Ansar meminta sesuatu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu diberikan kepada mereka. Kemudian mereka minta lagi, lalu diberikan kepada mereka sehingga habis apa yang ada di sisi baginda. Lalu baginda bersabda kepada mereka setelah memberi segala apa yang ada di tangannya, apa sahaja kebaikan yang ada di sisiku, aku tidak akan pernah sembunyikannya daripada kalian. Dan sesiapa yang menahan dirinya daripada meminta-minta, maka Allah akan mengurniakan kehormatan kepadanya. Dan sesiapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Dan sesiapa yang bersabar, Allah akan menjadikannya sabar. Sesungguhnya tidak diberikan kepada seorang pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Baik, kita pergi kepada intisari hadis ini. Hari ini menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW yang mendapat barang yang diberikan kepadanya, sama ada hadiah, zakat, fai ataupun ghanimah, yakni harta rampasan perang, dalam kadar yang banyak. Apabila melihat kepada kadar barang yang banyak tersebut, maka golongan Ansar, itu orang-orang Madinah yang berjuang bersama-sama Nabi Muhammad SAW, datang kepada baginda SAW. Mereka minta bantuan sumbangan kerana kemiskinan dan kesusahan yang dihadapi oleh mereka. Jadi sekarang ini cerita berkenaan dengan apa yang Nabi dapat, hasil harta-harta, harta zakat, harta rampasan perang, harta fight, hadiah dan seumpamanya yang dikumpulkan oleh Nabi itu. Jadi sahabat-sahabat bila tahu yang Nabi dah ada harta banyak, mereka datang nak minta dengan Nabi. Nabi bagi ataupun tidak. Mereka betul lah, ramai di kalangan sahabat-sahabat ni susah, tak semuanya kaya raya. Baik, apa yang berlaku? Lalu baginda SAW memberikan barang-barang tersebut kepada mereka mengikut kadar yang masih dimiliki oleh baginda. Seterusnya mereka datang lagi dan meminta lagi. Akhirnya Nabi Muhammad SAW memberikan semua sehingga habis dan tiada lagi barang-barang tersebut dalam simpanan baginda. Jadi Nabi ni bagi. Nabi bagi dan bagi dan bagi sehingga habis. Tak ada dah pada Nabi. Tengok, Nabi ni pemberi sungguh. Apa yang ada, bukan setakat harta negara tu, harta dia sendiri pun, yang dia miliki sendiri pun habis. Dia boleh sahaja akan beri kepada orang lain, maka dia lebihkan orang lain daripada diri dia sendiri. Sehingga ada satu kaum dia datang pergi minta dengan Nabi ni, dia bagi banyak-banyak dah dapat pemberian daripada Nabi. Dia balik jumpa kaum dia, dia kata, wahai kaumku, masuk Islamlah kamu.
Kerana Muhammad ni bila dia beri pemberian tak takut miskin. Tak takut jatuh apa-apa ke dana. Masuk Islam lah kan. Dia boleh beri pemberian yang banyak. Baik. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma yakunu indi min khairin falan udakhirahu ankum." Nabi kata, tiada apa-apa sebarang kebaikan pada diriku yang aku simpan sahaja benda itu, melainkan jika aku boleh lakukan dengan membuat kebajikan, maka pasti aku akan lakukan. Jadi Nabi kata, aku tak ada apa dah nak bagi pada. Kalau ada aku akan bagi pada kamu. Dah tak ada nak bagi macam mana? Tengok, bagi kita kan, bagi kita ni kita simpan juga sikit untuk kita ni. Walau bagi kat orang pun, bukan tak simpan sikit, simpan banyak. Yang kita bagi kat orang tu sikit je. Kita simpan, takut keluarga kita dan kita boleh makan akan datang. Kita simpan juga. Nabi tidak macam kita. Apa yang dia ada, dia berikan kepada sahabat-sahabatnya. Dia berikan kepada mereka yang memerlukannya. Walaupun tidak ada untuk keluarga dia. Kata-kata baginda ini mencerminkan sifat terpuji yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Walaupun Allah mengurniakan pemberian yang sangat besar kepada baginda sehingga melimpah ruah, tetapi baginda berkongsi pula dengan para sahabat yang tercinta. Rezeki yang dia dapat itu dikongsikan dengan orang lain. Itulah yang sepatutnya berlaku kepada diri kita semua. Manakala kita bersifat dengan sifat ini, orang miskin di mana sahaja akan terbela. Mana tak ada orang susah lah. Orang susah ni kalau nak kira kan ramai lagi orang ada duit ni. Pakat bagi sikit-sikit seorang, tak ada orang susah sebenarnya. Tapi lah kita tak sepakat. Pakat mementingkan diri sendiri, itulah yang berlaku. Orang susah tetap susah, orang kaya tetap kaya. Okay, firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walil rasul walidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil kay la yakuna dawlatan bainal aghniya'i minkum." Apa yang Allah kurniakan kepada rasulnya, yakni Muhammad, daripada harta penduduk negeri, bandar atau desa dengan tidak berperang, yakni fight, maka ia tertentu bagi Allah dan bagi Rasulullah dan bagi kaum kerabat Rasulullah dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin serta orang-orang musafir, supaya harta itu tidak hanya beredar antara orang-orang kaya daripada kalangan kalian. Ghanimah merupakan harta yang diperoleh dan dirampas ketika perang. Ghanimah dapat dibahagikan kepada 5 bahagian. Salah satu daripada bahagian tersebut diperuntukkan khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Ini satu keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau zaman dulunya, harta rampasan perang ni bila dapat tak boleh dimiliki, kena bakar. Jadi khususiah Nabi kita dan umat Nabi kita Muhammad SAW, termasuk kita semualah, harta rampasan itu boleh diagihkan, boleh dimiliki oleh mereka yang diperuntukkan oleh syariat. Mana Nabi dapat 1/5 daripada harta rampasan perang. Hal yang demikian kerana Nabi Muhammad SAW bertanggungjawab dalam mengendalikan urusan dirinya, keluarga, masyarakat dan negara. Dalam urusan pemerintahan, kehidupan masyarakat dan juga dakwah, justru Nabi Muhammad SAW tidak mempunyai masa yang lapang dan cukup untuk bekerja serta berniaga. Maka Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada baginda peruntukan yang banyak. Jadi zaman dulu tak ada gaji, tak ada peruntukan khas daripada pihak kerajaan macam sekarang ni lah. Pemimpin dapat sekian. Jadi antara caranya ialah dengan cara mendapat harta seumpama ini dengan jalan perang. Harta rampasan perang, sama ada ghanimah ataupun fai. Jadi mereka juga nak hidup. Nabi ni bukan malaikat. Dia ada keluarga, dia nak makan, dia nak minum, dia nak pakai. Maka perlu ada harta yang diperuntukkan untuk baginda. Baik, inilah mereka mendapat harta di zaman itu. Bahagian ghanimah yang dikhaskan kepada Nabi Muhammad SAW boleh juga disamakan sebagai gaji. Hal ini disebabkan Nabi Muhammad SAW bukanlah malaikat yang mempunyai kelebihan tertentu, tapi baginda SAW juga ialah seorang manusia. Peruntukan yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW adalah besar, iaitu sebanyak 1/5 daripada keseluruhan bahagian ghanimah dan juga fai. Nak mengajar kepada kita, siapa pun kita, sama ada wali ke tak wali ke, pemimpin ke, orang biasa ke, kita tetap kena ada makanan, tetap ada
kena ada sumber rezeki itu. Kena ada sumber rezeki. Bukan dengan cara meminta-minta, bukan dengan cara mengharapkan orang bagi. Kena ada sumber-sumber rezekinya, mana kita kena bekerja. Ataupun sekiranya ada peruntukan tertentu, maka itu adalah salah satu sumber pendapatan mereka. Walau bagaimanapun, sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW iaitu tidak akan mengumpulkan apa yang ada pada dirinya, malah baginda turut mengagihkannya kepada sahabat-sahabatnya yang berada dalam kesusahan. Tengok, walaupun itu hak Nabi. Manakala hak untuk orang miskin, orang musafir, itu memang hak mereka dah, tapi ni hak Nabi sendiri. Ini peruntukan untuk dia dan keluarga dia. Dia sanggup lagi untuk memberikan kepada sahabat-sahabatnya. Walaupun kita rasa banyak Nabi dapat 1/5 tu, rupanya bukan untuk dia pun. Dia ambil lah untuk dia, tapi waktu yang sama dia sentiasa melebihkan sahabat-sahabatnya daripada diri dia sendiri. Selain itu, baginda turut mengasingkan peruntukan tersebut untuk disumbangkan kepada negara. Akhir sekali, lebihan daripada bahagian yang diberikan kepada isteri, anak-anak dan keluarganya, baginda menginfakkan untuk keperluan rakyat. So, sabda Nabi Muhammad SAW lagi, wa man yasta'fif yu'iffahullah wa man yastaghni yughnihillah. Sesiapa yang memelihara dirinya daripada meminta-minta, iaitu orang tersebut tidak meminta-minta sedekah dan tidak meminta bantuan, serta dia hanya mengambil apa sahaja yang diberikan kepadanya, maka Tuhan menjadikan pada dirinya kecukupan. Qanaah iaitu sifat berpuas hati dengan apa yang ada, dan Tuhan berkati apa yang ada itu. Jadi sekarang ni bagaimana pula keadaan mereka yang meminta-minta? Adakah itu cara yang baik? Adakah itu cara yang betul? Perkataan iffah dalam sabda Nabi Muhammad SAW itu bermaksud tidak meminta-minta dan sabar dengan apa yang ada. Sesiapa yang mempunyai sikap sebegini, maka Allah SWT akan menjadikan apa yang dimilikinya itu keberkatan. Dengan maksud seseorang itu berpuas hati, rasa mencukupi, dan dibelanjakan pula untuk perkara kebajikan diri sendiri dan orang lain. Sesiapa yang mempunyai sifat tidak meminta-minta, itu sebenarnya yang dituntut. Jangan kita tak suka minta-minta. Manakala kita bersifat dengan seumpama ini, Allah akan memberi kecukupan kepada kita, akan rasa cukup nanti. Walaupun kita perlu bantuan orang, tapi kita tidaklah ketagih sangat, tidaklah lapar sangat, ataupun tidaklah jenis, orang panggil apa, jenis berkehendak sangat. Di kalangan kita ni ada nak kata tamak tu tidaklah sampai tahap tu, tapi jenis berkehendak kita tu. Orang Patah Timur panggil jenis kandak. Jenis nak. Taklah sampai tamak halaba, tidak begitu. Jadi kita kalau ada orang bagi tu alhamdulillah lah, tapi jenis kandak ni orang tak bagi lagi, ambil dah. Dia pergi ambil dah, ataupun dia nak tu, dia dah peruntukan tu hak dia dah. Padahal tu bukan hak dia. Tu sifat berkehendak kita tu. Bukan kita tak nak bagi sebenarnya. Tapi biarlah kalau makanan tu biarlah kita agih-agihkan dulu, ke kita makan-makan dulu, kalau lebih tu bolehlah buat balik. Itu contohnya. Dia sesiapa yang tidak berkehendak itu, maka Allah akhirnya akan memberi kecukupan, rasa cukup nanti. Kena latih diri kita kena mula diri kita dulu ni, biar rasa cukup. Nanti Allah akan sempurnakan kecukupan kita itu. Kita akan rasa puas hati dengan apa yang ada. Selagi mana kita tidak bersifat demikian, Allah tak akan bagi sifat qanaah dalam diri kita. Makin nak takut kita jadi tamak takutnya. Bila sampai ke tahap sifat tamak halaba, sukar dah untuk kita pulihkan lagi. Setakat berkehendak biasa tu okey lagi, tapi lama kelamaan dia akan bawa kepada sifat yang tamak halaba. Semua kita nak pada kita, tak nak bagi pada orang. Kalau boleh nak miliki semua pun tak apa. Na'udzubillah. Maka dah sesiapa yang suka meminta-minta, maka apa yang telah dimilikinya itu adalah tidak berkat. Mereka ini sentiasa merasa tidak pernah puas. Seterusnya menyebabkan mereka sering meminta-minta sehingga tiada sifat kebajikan dalam perbelanjaan dengan menggunakan sumbangan yang diberikan kepadanya. Oleh yang demikian, Allah SWT menjadikan kehidupan mereka ini sentiasa tidak merasa puas dan tidak berkat. Demikianlah nasihat Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Jadi antara kesalahan, kalau kita suka minta-minta ni, suka jenis berkehendak ni, tak berkat. Nak berkat rupanya kita kena diam ataupun tidaklah jenis berkehendak, barulah berkat.
Jadi penting kita, apa yang kita miliki ni berkat sebenarnya. Bila berkat, apa yang kita miliki itu walaupun tidak banyak, berguna kepada kita. Berguna dunia dan akhirat. Berguna untuk dunia, kita rasa cukup. Dengan apa yang kita ada, dengan makanan kita, dengan kenderaan kita, kita rasa cukup. Berguna untuk akhirat, kita dapat pahala pula dengan apa yang kita ada itu, yang kita miliki, walaupun tak banyak. Banyak pun sama juga, berguna kepada kita, dunia dan akhirat. Itu berkat. Jadi kalau tak berkat tadi, mungkin atas muka bumi rasa tak cukup, itu tak cukup, makanan tak cukup, kereta tak cukup, rumah tak cukup. Lepas tu tak boleh buat pula perkara yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu bila hilang keberkatan, tak berguna kepada kita dunia dan akhirat. Takut-takut mari sakit pula lepas tu. Kesan lama-lamanya dia mari sakit pula. Bila jiwa kita ni ada masalah, tak tenteram, macam-macam penyakit boleh datang. Seterusnya, sesiapa yang tidak berhajat kepada orang lain dan bekerja sendiri, malah seandainya dirinya terpaksa juga berhutang namun berusaha untuk membayarnya dengan tidak meminta, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikannya seorang yang senang dan menyelesaikan masalah diri, termasuk dapat membayar kembali hutangnya. Walaupun kadang-kadang kita tak mampu sungguh. Kalau kita tak mampu sungguh, maka kita berusahalah dan berniatlah, berhajatlah agar suatu hari nanti kita akan keluar daripada kepompong ini. Kalau kita ada hutang, kita akan membayarnya suatu hari nanti. Kita ada niat begitu, bukan tak apalah, aku malas lah bayar, memang aku golongan tak mampu, tak bayar hutang, tak apa, golongan tak mampu. Yang kena bayar ni yang mampu. Siapa pun kita, niat kita memang kita nak bayar, memang kita nak selesaikan, memang kita nak berdiri dengan kaki sendirinya. Kita cuba berusaha ke arah itu, Allah akan sempurnakan, Allah akan bantu kita. Dan kalau kita berniat begitu, kalau kita memang mungkin tak sempat bayar hutang, Allah akan tanggung hutang kita itu. Manakala bagi mereka yang sentiasa meminta-minta, Allah SWT akan menjadikan dirinya tanpa sifat qanaah dalam kehidupan mereka. Perkara ini terkecuali kepada mereka yang mengalami keadaan yang darurat, uzur dan sebagainya. Kalau memanglah uzur sungguh, kalau memang darurat sungguh, itu lain. Sekarang ujian sikit pun dah rasa Allah hukum macam ni. Kenapa Allah hukum aku macam ni? Kenapa Allah tak beri lebih pada aku? Orang lain Allah boleh bagi aku semayang juga, kenapa tak sama? Aku ni baca Quran juga, kenapa tak sama pemberian Allah kepada aku? Orang lain dapat senang, tak ada masalah apa, kenapa aku macam ni? Kita kena ingat, dari segi duniawi ini Allah boleh bagi kepada sesiapa sahaja. Ingat, dunia ni Allah boleh bagi kepada siapa yang dia suka dan kepada siapa yang dia tak suka. Tak ada masa sepatutnya orang jahat pun boleh hidup, orang Yahudi pun boleh hidup, tak ada masalah apa, tak berlaku gempa bumi tempat dia kan. Allah tak tenggelamkan dalam bumi orang Yahudi jahatnya kan, menyusahkan orang Palestin. Dunia ini Allah boleh bagi kepada siapa yang dia suka dan kepada siapa yang dia tak suka. Tapi taufik Allah bagi kepada siapa yang dia suka sahaja. Allah akan bagi kepada hanya siapa yang dia suka. Yang penting taufik itu pada kita. Baik. Akan tetapi sekiranya mereka yang uzur atau dilanda darurat ini telah kembali sihat, gagah atau senang, namun masih minta-minta juga, maka kurniaan tersebut akan ditarik balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sememangnya golongan yang malas untuk bekerja, suka minta-minta dan tidak menggunakan tenaga sendiri, ini memang sentiasa wujud di dunia. Baik, bagi orang yang betul-betul susah tadi itu, bila betul-betul susah, bila betul-betul sakit ke, tapi bila dia kembali balik sihat, tak ada masalah, masih lagi tahap yang lama juga, maka itu mana keaiban ataupun amaran hadis ini terkena balik juga kepada mereka. Dulu mereka tak kena sebab mereka uzur sungguh. Tak apalah, dapat pemberian orang pun sekarang ni dah sihat dan dapat pemberian orang juga, tak nak berusaha juga. Kita kena berusaha, kita kena mengubah hidup kita untuk mengelak daripada termasuk dalam kalangan orang yang disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW. Baik, pernah riwayatkan dalam sebuah hadis, ma yazalu rajulu yas'alu an-nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamah laisa fi wajhihi muz'atu lahmin. Seseorang yang selalu meminta-minta kepada orang lain pada hari kiamat, ia akan
Ia akan menghadap Allah dalam keadaan tiada sekerat daging sama sekali pada wajahnya. Usturna ya Rab, na'uzubillah. Ini gambaran orang yang datang kepada Allah nanti dalam keadaan atas muka hidup juga meminta-minta pada orang. Suka minta-minta. Jadi berkehendak ni. Nanti datang hari kiamat menghadap Allah dalam keadaan wajahnya tak ada daging. Bayangkanlah macam mana rupa tak ada daging. Tak cantiknya, uduhnya, seksanya lihat. Apatah lagi orang itu. Sebab tu kita kena lari daripada sifat yang suka meminta-minta ini. Sifat meminta-minta ialah sifat yang buruk dalam Islam, kecuali mereka yang berada dalam keadaan darurat. Walaupun begitu, umat Islam digalakkan supaya memberi kepada orang yang meminta. Jangan menghapakan permintaannya dan jangan sekali-kali menyakiti perasaannya. Baik, kita ada dua sudut. Sudut yang kita bincang tadi, sudut orang yang meminta-minta, itu aib lah, itu buruk, melainkan orang itu darurat sungguh. Cuma dari tengok dari sudut yang kedua, dari sudut kita pemberi, memang kita digalakkan untuk membantu menolong orang-orang yang susah itu, ataupun tanpa kita usul periksa, tak apalah. Kita tengok hukum zahir dia ni susah, kita bagilah, sama ada dia malah ke apa, itu tu pelang pada dia lah. Yang penting bila dia minta-minta dan kita mampu memberinya, maka kita bagilah dengan kadar yang ikut kemampuan kita. Dan jangan kita tengking dia, jangan kita marah mereka dengan sebab suka meminta-minta itu. Itu dari sudut kita lah, dari sudut kita pula. Maka kalau kita tak nak bagi pun, dengan cara yang baik. Sekiranya terdapat orang yang meminta sedekah, sepatutnya diberikan sahaja pemberian kepada mereka dan juga menasihati dengan baik tanpa berkata buruk kepada mereka. Ialah sikap yang dianjurkan kepada orang Islam untuk diamalkan. Jangan kita tak nak bagilah, tak nak bagi. Mana sumpah seranah pula dia, marah pula dia. Macam mana kalau dia susah sungguh? Sebab kita tidak tahu. Betul ada orang tipu, ada orang yang malas bekerja, betul. Tapi kita tak usaha periksa, kita tidak tahu. Cara umum gitu. Jadi tegurlah dengan cara yang baik kalau kita tak nak bagi. Jangan kita tengking, jangan kita marah dia. Sifat minta-minta ialah perkara yang tidak baik. Manakala memberi kepada orang yang meminta merupakan satu sifat yang baik. Orang yang memberi kepada orang yang meminta, maka si pemberi akan memperoleh pahala. Manakala orang yang meminta-minta, sedangkan mereka sudah mempunyai kecukupan dan sihat tubuh badan, maka Allah SWT akan menjadikan mereka sentiasa merasa tidak berpuas hati dengan kehidupan yang ada pada diri mereka. Sebab tu hilang keberkatan tadi. Bila suka minta-minta jenis berkehendak, sentiasa bersifat demikian, bila dalam keadaan dia boleh cari pun, boleh berusaha pun, dia masih lagi nak minta-minta juga. Masih rasa tak cukup juga, walaupun sudah ada, walaupun sudah memiliki, rasa tak cukup, rasa tak cukup. Jadi satu nikmat besar yang Allah beri kepada kita antaranya sifat qanaah. Sifat rasa cukup dengan apa yang bukan kita tak nak dah. Yang ada tu alhamdulillah, dapat lagi-lagi alhamdulillah. Tidaklah kata rasa nak marah orang, dengki pada orang, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa aku ni tak lebih pada orang lain, ataupun kenapa aku tak sama dengan orang lain. Baik. Sekiranya diperhatikan, mereka yang telah biasa hidup lama dengan bergantung kepada bantuan sepanjang hayat akan selamanya sukar untuk mengatasi masalah kemiskinan diri sampai bila-bila. Keutamaan sedekah itu diberikan kepada orang yang berhajat tanpa meminta sedekah, sebagaimana yang dinyatakan oleh firman Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, orang yang bila dah susah, bila dah miskin, apa-apa kedana ni sepatutnya mengubah dirinya. Pihak kerajaan, pihak yang mampu mesti membantu mereka keluar daripada kepompong itu. Tapi kalau anda kata sifat yang kita bincang ini berpanjangan, akhirnya mereka tetap akan sedemikian rupa sampai bila-bila. Jadi tak berubahlah hidup mereka itu. Rugilah hidup mereka. Hanya dapat pahala dari sudut mereka buat amal ibadah sendirinya. Amal ibadah badani, amal ibadah mali, mereka tak boleh buat sebab tak mampu. Ibadah ada dua kategori ataupun tiga kategori amal ibadah ini. Ibadah harta, ibadah badan, ibadah harta dan badan. Ibadah badaniah, ibadah badan macam sembahyang, macam puasa. Kita tak perlu harta untuk melakukan amal ibadah itu. Ibadah kedua, ibadah maliyah. Yang ni tak sihat pun tak apa. Tapi kena ada harta lah. Kita boleh bersedekah, kita boleh keluarkan zakat, kita boleh menderma. Itu ibadah maliyah, ibadah harta. Tak sihat tu badan pun tak apa. Yang ketiga, dua-dua gabungan dulu. Maliyah, badaniah.
Kena ada dua-dua sekali. Kena ada harta, kena tubuh badan sihat. Macam apa? Macam haji, macam umrah, macam jihad. Yang ni harta kena ada, lepas tu badan yang sihat. Jadi siapa yang jenis miskin ataupun tak ada duit, dia hanya boleh buat satu amal ibadah sahaja, satu sudut je. Ibadah badan je, boleh semayang, boleh puasa, boleh baca Quran je. Jadi menyebabkan mereka ni akan kalah bila bertanding dengan orang kaya, kalah bila bertanding. Bertanding semayang seri, tak apalah. Bertanding baca Quran seri. Bertanding berzikir seri, selawat kat atas Nabi free. Sekarang baik. Bertanding keluarkan zakat, kalahlah orang miskin. Bertanding keluarkan zakat. Bertanding pergi buat haji, buat umrah, kalahlah orang miskin. Bertanding boleh buat belanja orang, kalahlah orang miskin. Jadi ruang untuk melakukan amal kebajikan itu terhad bagi orang yang seumpama ini. Suatu pernah dalam satu kisah lah, Ibrahim bin Adham, ketika dia seorang peniaga yang kaya asalnya, ini kisah dia kalau tak salah saya lah, ataupun nama orang lain, ada seorang yang hebat lah zaman dulunya. Cuma dalam perjalanan itu dia melihat seekor burung yang sakit. Mereka berhenti, mereka berkemah ni dalam perjalanan perniagaan mereka itu. Lalu dia lihat ada seekor burung lain yang membantu dia. Memberi makanan kepada dia. Lalu dia terfikir, seekor burung ni pun boleh hidup. Yang tak ada akal, yang tak ada kerja, tak ada apa, boleh hidup dia walaupun dia sakit. Aku manusia lebih hebat daripada ni. Dia sejak daripada itu, dia ambil pedoman daripada cerita burung tu, menyebabkan dia tinggalkan perniagaan dia. Cukup dengan apa yang ada. Dia tinggalkan segala perniagaan, segala harta kekayaannya. Nak ambil inspirasi daripada kisah burung. Burung yang sakit tu boleh hidup juga. Dia fokus untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Datang seorang ulama tegur dia, kenapa kamu jadi macam ni? Dia pun ceritalah kisah burung tu lah. Tengok ni. Jadi ulama tu sebut, kenapa kamu pilih jadi burung yang sakit? Pilihlah jadi burung yang beri makanan kepada dia, tu kan lebih baik yang tu. Kan tak terfikir kita kan. Kita tak pilih jadi burung yang sakit. Buat apa? Pilih yang burung yang memberi makanan ni. Kan lebih baik. Kita membantu kan. Nak bantu orang beri makanan, kita kena ada makanan. Kita kena ada harta. Barulah boleh kita dapat pahala lebih pada orang lain. Kita kena fikir yang lebih luas lagi, lebih hebat daripada tahap yang pertama tadi. Baik. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, lil fuqara'i alladhina usiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affufi ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Pemberian sedekah itu ialah bagi orang yang fakir miskin, yang telah menentukan dirinya, yakni dengan menjalankan khidmat atau berjuang pada jalan Allah, yakni membela Islam, yang tidak berupaya mengembara di muka bumi, yakni untuk berniaga dan sebagainya. Maka itu disangka orang kaya oleh orang yang tidak mengetahui halnya, kerana mereka menahan diri daripada meminta-minta. Engkau kenal mereka dengan melihat sifat-sifat dan keadaan masing-masing. Mereka tidak minta kepada orang ramai dengan mendesak-desak. Dan ketahuilah apa jua yang kamu belanjakan dari harta yang halal, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahuinya. Jadi kita disarankan untuk merahsiakan kesusahan kita itu. Itu lebih baik. Mengadu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab masing-masing sebenarnya kita ni ada masalah sendiri. Cuma kita tak dedahkan kepada orang. Tak semudah itu untuk kita cerita pada masing-masing ada masalah sebenarnya. Bukan kita ada masalah, orang lain juga ada masalah. Allah ni maha adil. Allah berikan ujian itu kepada diri kita. Ujian orang bentuk lain kepada orang lain. Ujian lain pula kepada orang lain. Masing-masing tidaklah sempurna. Nak sempurna fil jannah. Nanti di akhirat kita akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita diminta bersabar. Diminta redha dengan apa yang berlaku. Kerana masing-masing sudah tentu ada kekurangan masing-masing, ada ujian masing-masing yang mungkin kita tidak tahu orang tu menghadapinya apa, orang ni menghadapinya apa. Betul lah, kita mengadu bolehlah mengadu, tapi kalau kita nak pertikaikan orang lain,
ataupun nak pertikaikan Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa berikan ini kepada kita, itu tidak boleh sama sekali. Sesiapa yang bersabar dengan menahan dirinya daripada kesusahan, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sifat sabar itu dalam dirinya. Tengok, kita kena sabar dulu, Allah tambah lagi sabar. Jangan tak apa dah nanti Allah bagi sabar kepada saya sabarlah. Kita kena mula dulu. Kita kena bersabarlah. Allah akan sempurnakan lagi kesabaran kita. Kita kena mula dulu. Sama kita nak jadi orang soleh, nak jadi orang baik-baik. Tak apalah, nanti Allah bagi saya jadi soleh. Kita kena pilih soleh, jalan soleh dulu. Sama kita nak buat apa. Kita kena mula dulu. Nak suruh Allah cintakan kita, kita cintakan Allah. Tak apa nanti Allah campaklah kecintaan saya kepada Allah tu, baru Allah cintakan saya. Kita kena cintakan Allah lah. Nanti Allah akan tambah kecintaan itu. Allah akan tambah dan tambah lagi. Yang penting kita kena mulakan dulu. Bermula daripada kita. Sesiapa yang menahan diri dengan sifat sabar, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menolong mereka dan menguatkan sabar yang ada dalam diri mereka. Tengok, bersifat sabar, Allah akan kuatkan lagi kesabaran itu. Bertakwa, Allah akan kuatkan lagi ketakwaan kita itu. Kita beriman, Allah akan tambahkan lagi iman kita. Kita mendapat hidayah, berusaha mencari hidayah, Allah akan beri hidayah lagi kepada kita itu. Itu kaedah dia. Jangan kita tunggu hidayah itu datang. Jangan kita tunggu hidayah itu sampai, ataupun sabar itu sampai kepada kita. Kita kena bersabar dulu. Kita kena bertindak dulu. Dengan kesabaran, dengan keyakinan, dengan keimanan, dengan hidayah. Allah akan sempurnakan lagi kepada kita. Sesungguhnya tiada pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepada seseorang itu yang lebih baik dan lebih menyenangkan dalam kehidupan mereka selain daripada sabar. Sabar ialah hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seorang hamba yang dikehendakinya. Sesiapa yang diberikan oleh Allah dengan sifat kesabaran, itu menandakan bahawa dia telah memberikan kepada mereka satu pemberian yang terbaik. Ingat, sabar-sabar ni satu pemberian yang tertinggi antara yang tertinggi Allah berikan kepada hamba-hamba ni. Anugerah Allah. Kalau kita layak, Allah akan beri kesabaran itu. Takut-takut kita tak layak, Allah tak beri, maka rugilah kita. Tak termasuklah kita golongan orang yang bersabar. Kerana Allah bersama dengan golongan yang bersabar. Kita tak nak bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bersabarlah. Kerana Allah sentiasa bersama dengan orang-orang yang bersabar. Jadi kalau kita nak Allah bersama dengan kita, kita kena pilih jalan kesabaran. Bersabarlah. Saya bersabar dah. Ustaz bersabar apa kalau duk ungkit, kalau duk kutuk? Tak sabar tu. Dia sebelum marah tu, sebelum ungkit tu sabar. Kau dah ungkit, kau dah pertikaikan, itu bukan sabar lagi. Saya bersabar, nasib baik saya bersabar. Sabar apa? Duduk kutuk, duduk hina dah tu, duduk marah orang tu, itu tak sabar. Ini sabar sebelum itu. Kita kena beringat. Mana kita tak jadi orang bersabar dah lah. Kalau kita dah ungkit, dah cerita, dah maki ham apatah lagi. Kau cakap sebut sikit-sikit sebanyak itu, biasalah kita ni orang biasa. Kita tak mampu untuk berada pada tingkat yang tinggi sangat. Okey lah tu. Tapi kalau kita dah membebel ataupun tak puas hati yang berlebihan sangat, itu sudah di luar had yang sepatutnya. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kesenangan dalam kehidupan sekiranya mereka bersabar. Itu selesa dan tidak berlaku perkara buruk kepada mereka. Namun begitu, jika seorang itu senang sekalipun tetapi tiada sifat sabar dalam diri mereka, maka kehidupan mereka akan menjadi susah. Jadi, kalau tidak ada sifat sabar, susah. Sebab kita pernah nyatakan dalam kuliah-kuliah kita yang lalu, sabar ni perlu sangat-sangat untuk berdepan dengan tentera Allah yang paling kuat. Apa tentera Allah yang paling kuat? Sabar. Pernah ada cerita orang tanya Sina Ali ni pasal tentera Allah, makhluk Allah yang paling kuat ni apa benda? Dia kata gunung yang paling kuat. Lepas tu bukannya gunung, apanya gunungnya? Kalau gunung ni batu batan, kalau mari besi hancur. Jadi besi kuat, lebih kuat daripada gunung. Lepas tu besi pula tak kuat mana? Kalau mari api cahaya besi tu, api lebih kuat daripada besi. Tapi tu pula kau datangnya air, padam api, jadi air lebih kuat daripada api. Jadi air ni pula diturunkan oleh awan.
Awan yang menurunkan air tadi. Jadi awan lebih kuat daripada air. Awan tu bergerak ke sana ke sini oleh angin. Jadi angin lebih kuat daripada awan. Tengok satu persatu. Kemudian angin ni pula sehebat-hebat angin, hebat lagi manusia. Manusia lebih pintar, lebih hebat lagi. Manusia pula hebat ni ketika dia sedar, kalau dia tidur, tak hebat manusia ni. Bila dah tidur kan, tidur macam-macam boleh kena, boleh accident lah, boleh orang masuk rumah lah. Ada dekat tak jauh daripada kita ni, di Sungai Merak sana, ada seorang pendekar lah, dia ni hebat sungguh. Bab ilmu pendekar ni hebat sungguh lah. Dia golongan-golongan keturunan golongan Bugis ni. Oleh kerana tidur punya pasal, cuba sedar kenikat dah, perempuan masuk dalam rumah ni, habis keluarga kenikat. Tapi nak bagi tahu dia ni mana pendekar dia, dia boleh sound perempuan tu. Kau nak ambil harta, ambil. Kalau kau jangan usik keluarga aku, dia kata. Kalau kau usik keluarga aku, akan cari kau ke lubang cacing sekalipun. Nanya. Dia berani dia tu. Pendekar dia. Tapi dah buat apa? Dapat kena ikat. Tidur punya pasal tadi. Jadi tidur lebih kuat daripada kita manusia tidur. Ini terakhir sekali. Apa yang lebih kuat daripada tidur? Ini makhluk Allah lebih kuat daripada tidur. Apakah dia? Iaitu masalah, problem. Masalah, problem. Jadi masalah makhluk Tuhan yang terkuat sekali. Yang sekarang kita masalah dengan COVID, masalah pekerjaan, masalah tak ada, tak cukup makanan, masalah sakit. Itu masalah. Bila masalah kan tak boleh tidur. Allah, kenapa tak tidur? Masalah banyak. Nak tidur tak boleh. Jadi masalah ialah untuk berdepan dengan tentera Allah yang terkuat ini, kena perlu apa? Tak ada pilihan lah kita. Kesabaran lah dia. Ubat dia kesabaran lah kita. Memang kita nak selesaikan masalah ni, lepas ada masalah ni, masalah lain pun tak. Tetap akan sentiasa, selagi mana kita tak masuk syurga, kita tetap berdepan dengan masalah. Nak masuk lambat lagi tu, mati masalah, dalam kubur masalah, pada mahsyar masalah, titian sirat masalah. Sehinggalah kita masuk, lagi mana tak masuk pintu syurga, lagilah berdepan dengan masalah. Masa tu baru selesai masalah kita. Jadi bersabarlah. Baik, kita pergi kepada kesimpulan. Hal ini mengajar kepada kita, Nabi Muhammad SAW merupakan seorang yang pemurah dan dermawan. Nabi Muhammad SAW sanggup mengagihkan barang-barang kepunyaan baginda kepada para sahabatnya yang memerlukan sehingga tiada lagi yang tersisa untuk bagi dia sendiri. Pemurah sungguh Nabi. Dia boleh bagi sehingga tak ada apa dah nak bagi. Kita ni bagi-bagi, sikit bagi. Kita tinggalkan banyak untuk kita. Tak sampai tahap ni. Kitanya tak okey lah tu, asalkan kita memberi. Jangan tak beri langsung. Okey lah tu. Tak sampai tahap Abu Bakar kita. Tahap Umar pun tak mampu beri jadi kita. Tapi yang mampu silakanlah. Yang penting ada peruntukan untuk kita memberikan kepada orang lain. Kekayaan yang sebenar dinilai dengan kekayaan jiwa, bukan berdasarkan kekayaan harta benda. Kaya sebenar kaya jiwa kita. Daripada jiwa yang kaya lah menyebabkan kita boleh kaya harta benda kita. Kita boleh beri pada orang. Bermakna kita kaya tu boleh beri pada orang kaya. Sebab tu Allah ni boleh beri pada dia kaya. Dan dia maha kaya. Jadi kita nak bersifat demikian, nak kaya ni kita kena beri pada orang. Barulah kita tu baru jenis kaya sungguh. Sebab kita rasa cukup orang kaya tu. Kalau tidak, kita tidak kaya kita. Sebab tu kena kaya jiwa dulu. Sifat meminta-minta merupakan sifat yang tidak baik. Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan apa yang dimiliki oleh mereka yang tidak bersyukur, tidak mempunyai keberkatan dan sentiasa tidak mencukupi. Tengok, meminta-minta menyebabkan hilang keberkatan daripada apa yang kita miliki. Bila tak berkat, rasa tak cukup dan tak rugi kita kerana tak boleh pahala apa yang kita miliki itu. Rugilah kita nakkan kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Ni dunia pun tak dapat, akhirat pun tak dapat. Rugilah kita. Nak apa lagi? Tidakkah usaha kita selama ni untuk kebaikan dunia, kebaikan akhirat? Dua hasanah. Akhirat dan juga dunia. Sifat bersyukur dan merasa cukup merupakan sifat yang terpuji. Mereka yang memiliki sifat ini akan sentiasa dipermudahkan urusan dan diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena sentiasa bersyukur. Kita dah ajar kaedah tu kan. Betul lah kita semua taklah mampu sangat untuk pilih bersyukur dalam semua keadaan. Tapi siapa yang mampu silakan. Bila kita senang bersyukur, bila kita susah kalau boleh bersyukur, itu lebih baik. Tapi kalau tak boleh, bersabarlah. Siapa yang sanggup bersyukur dalam keadaan susah sekalipun, itu sifat yang terpuji sangat-sangat. Nanti kita akan bahaskan pada kuliah yang seterusnya nanti pasal situasi seumpama ini.
Perbuatan memberi merupakan amalan yang mulia. Umat Islam digalakkan supaya memberi dan menasihati dengan baik kepada golongan yang memerlukan. Beri, dan kalau tak nak beri pun cakap dengan bahasa yang elok. Jangan mengkeji, jangan mencaci mereka. Orang yang sabar akan sentiasa dibantu dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar merupakan pemberian yang sangat berharga daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya. Ini satu ujian besar kepada kita. Adakah Allah rezekikan kita dengan sabar ataupun tidak? Jawab diri sendiri. Jangan kata kepada orang lain, kita ni, adakah Allah beri kepada kita, Allah taufikkan kita untuk memiliki sifat-sifat sabar dalam situasi sekarang ini. Bersabar, kita tak boleh balik kampung, bersabar. Bersabar, kita tak boleh ke surau. Bersabar, kita tak boleh bersenam ke, tak boleh naik basikal ke, tak boleh buat perkara-perkara yang kita selalu buat dulu. Tak boleh pergi melancong. Bersabarlah kita. Dan itu taklah berat sangat masalah tu kan. Bersabar dalam situasi ekonomi yang meruncing sekarang. Masing-masing dah mula mengadu dengan kesusahan dari segi pendapatan, dari segi ekonominya. Bersabarlah kita. Mungkin tak sama situasi ni antara satu dengan yang lain. Tapi siapa yang kena itu, bersabarlah. Nanti berterusan, makin akan ramai lagi orang akan terlibat. Kita minta jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sekian dulu untuk kuliah pada pagi ini. Mudah-mudahan sebanyak akan beri motivasi kepada kita, galakan kepada kita untuk sentiasa mempunyai sifat sabar dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah pilih kita untuk menjadi golongan yang bersabar. Dan Allah beri taufik kepada kita sedemikian rupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.